Lumut, Perak dikenali sebagai salah satu kawasan yang berada di dalam daerah Seri Manjung yang penuh dengan keindahan alam semula jadi dan tumpuan pelancongan. Bukan sahaja menjadi tumpuan para pelancong, Lumut juga telah menjadi sebuah tempat perkembangan ekonomi tempatan dengan adanya kawasan menarik seperti Rockban dan Lumut Waterfront. Kampung Setiawan yang terletak lebih kurang 5 minit dari Pekan Setiawan telah menjadi tumpuan kepada masyarakat setempat dan juga para pengunjung. Boleh dikatakan penduduk di sini sering mengunjungi ke kampung ini untuk membeli hasil laut yang segar daripada para nelayan. Selain daripada ikan segar, ketam juga menjadi sumber laut yang digemari oleh pengunjung. Untuk pengetahuan umum, fenomena ketam muncul paling banyak akan berlaku pada bulan Ogos dan September. Selepas hasil dikumpul, nelayan akan menghantar hasil tersebut ke pasar untuk dijual kepada pelanggan. Musim-musim ketam nak cerita tak menentu. Dulu banyak ketam, sekarang kurang. Masa awal tahun tu hari okey lah sampai tengah tahun. Sampai hujung tahun dalam sebulan 2 tahun ni dia hasil kurang sikit. Sebelum tu okey lah. Di sini juga, para nelayan telah menghasilkan ikan kering yang tersendiri. Tangkapan hasil laut yang diperolehi sering dijual kepada pembekal ikan segar. Tetapi, ada sesetengah peniaga akan mengambil hasil laut itu dijadikan sebagai produk makanan sampingan iaitu otak-otak. Kampung Nelayan Batu Satu merupakan salah satu kawasan perkampungan nelayan di Lumut, Perak. Boleh dikatakan majoriti penduduk kampung ini bekerja sebagai nelayan. Sumber pendapatan bagi penduduk kampung ini adalah daripada hasil laut. Macam kita merawai kalau umpan besar kan, umpan sotong saya pakai umpan siput dah. Kita nak cari sembilang aja ni. Kalau umpan siput, umpan sotong, apa ikan, kita ikan baik-baik lah. Kerapu, jenahar, pari, sembilang, apa yang makan. Ni abang ni dia laut dalam. Saya tepi je. Merawai ini adalah sejenis alat untuk menangkap ikan yang terdiri daripada beberapa bentuk mata kail yang digantungkan pada tali yang panjang. Proses menebar rawai sesuai dilakukan menjelang matahari terbit dan juga matahari terbenam. Peralatan merawai ini akan ditebarkan di kawasan perairan yang sering menjadi tumpuan hasil laut. Penangkapan ikan menggunakan rawai ini boleh dilakukan pada arus air surut, manakala proses penarikan rawai dilakukan semasa air pasang. Setiap hasil tangkapan yang diperolehi bergantung kepada rezeki pada hari tersebut. Nelayan di Kampung Batu Satu bukan sahaja menjual hasil laut yang diperolehi kepada pembekal ikan, tetapi mereka juga menjual hasil tangkapan kepada pembeli persendirian yang datang ke pangkalan jeti. Perniagaan kedai hasil laut Tarmizi dan Zalina diusahakan oleh Puan Zalina binti Napiah. Beliau mula berkecimpung dalam perniagaan pada tahun 2003. Pada awal perniagaan, beliau hanya menjual pakaian, tetapi selepas beberapa tahun, beliau menukar perniagaannya kepada perniagaan hasil laut bagi menarik lebih ramai pelanggan. Tengok kalau kita jual pakaian bukan semua orang boleh belilah. Jadi kalau macam satu family tu dalam 5-6 orang takkan nak beli seorang-seorang. Jadi banyak kos tinggi. Jadi kalau kita jual hasil laut macam makan makanan macam ni, jadi contoh kita jual 3, 10, 5, 10, jadi satu family tu semua orang boleh makan. Jadi kalau kita berniaga makanan ni lebih ramai kita punya customer. Untuk orang-orang luar pun kalau kita jual makanan hasil laut ni memang berminat lah. Di Pulau Pangku, terdapat juga produk yang dihasilkan daripada hasil laut. Produk-produk ini menjadi sumber tarikan utama kepada para pelancong. Hasil laut ini juga bukan sahaja memasuki pasaran tempatan, malahan dikomersialkan ke peringkat antarabangsa. Pusat pemprosesan hasil perikanan di Pulau Pangku ini telah diusahakan oleh Rasdi Ibrahim yang dikenali sebagai Pak Su. Selain daripada produk beliau yang tersendiri, Pak Su juga menjual ikan bilis yang diambil daripada pengusaha Cina. Peringkat awal, saya diajar 2 jenis ikan ni.
ikan timah dan dan ikan biji nangka. Ya. Bila saya fikirkan, saya kena belajar sendiri, saya kena buat satu inovasi. Kenapa hanya ikan biji nangka? Kenapa hanya ikan timah? Walhal ikan biji nangka dan ikan gelamu, ikan terisi sama je kan? Jadi saya memberanikan diri untuk mencuba 4 lagi jenis ikan. Alhamdulillah, saya belajar cuma 2 ikan. Saya fikir kalau 2 ikan, kalau ikat tidak ada masalah kan. Jadi saya kena fikir apa saya nak inovasikan supaya bekalan cukup. Tambah pula sekarang ini permintaan sangat menggalakkan. Daripada hasil laut, Pak Su telah menginovasikan produknya dengan mempelbagaikan hasil produk dalam pelbagai jenis perisa. Tetapi, pada mulanya beliau hanya mengeluarkan produk berperisa asli sahaja. Selepas produk ini mendapat tempat di hati pelanggan, beliau telah mencipta beberapa jenis perisa lagi seperti bijan dan pedas. Hasil daripada Lautan Biru telah menjadi sumber terpenting sama ada dari segi ekonomi negara maupun kepada penduduk setempat sebagai sumber pendapatan utama. Bagi para nelayan pula, mereka menjadikan hasil laut sebagai sumber pendapatan harian bagi kelangsungan hidup. Bagi menambahkan sumber pendapatan, para nelayan juga dapat menjual hasil tangkapan mereka kepada penjual di pasar maupun pemborong. Penghasilan hasil laut ini menjadi daya sokongan kepada kemajuan ekonomi tempatan sama ada daripada pemasaran pelbagai jenis produk ini sendiri. Sebagai contoh, otak-otak, ikan kering, keropok ikan, keropok leko dan sebagainya. Akhir sekali, terdapat juga produk yang dipasarkan ke peringkat antarabangsa. Sebagai contoh, sate ikan Pak Su. Kemajuan ekonomi hasil laut bergantung kepada tahap pemasaran yang dilakukan oleh penduduk negara.